fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, satu artikel panas dipetik daripada Malaysia kini bertarikh Februari 3, 2024. Pecat saya dari PKR jika bersuara jadi satu kesalahan, kata Hassan. Ahli Parlimen PKR, Hassan Karim berkata, dia tidak berkecil hati dengan teguran keras oleh Ketua Penerangan PKR, Fahmi Fadzil. Sebaliknya, Hassan berkata, parti itu boleh memecatnya jika menganggap tindakannya bersuara sebagai satu kesalahan. Secara hormat dan merendah diri bahawa saya terbuka dan bersedia sekiranya Parti Keadilan ingin memulakan prosiding disiplin ke atas saya kerana bersuara lantang selama ini. Jika saya mempertahankan hak saya untuk bersuara dan menyatakan fikiran, maka itu dianggap satu kesalahan oleh Kerajaan Perpaduan, maka saya bersedia jika saya dikenakan tindakan pemecatan oleh pimpinan parti, katanya dalam satu kenyataan. Terdahulu, Malaysia kini melaporkan Fahmi yang juga Menteri Komunikasi meminta Hassan berhenti campur tangan dalam hal ehwal dalaman Parti Sekutu Pakatan Harapan. Ini selepas Hassan menggesa UMNO menggantikan presidennya Ahmad Zahid Hamidi bagi mendapatkan semula keyakinan pengundi Melayu terhadap parti itu. Jangan jaga tepi kain parti orang lain. Kalau dia hendak suruh saya letak jawatan itu lain. Kalau itu Pak Hassan Karim Hassanlah. Tapi jangan komen orang dalam parti lain. Ia tidak baiklah. Jadi saya bagi teguran keras pada Pak Hassan, kata Fahmi. Hassan pada Rabu lalu dilaporkan berkata, UMNO perlu diterajui muka baru dan tidak hanya menumpang dahan Pakatan Harapan pimpinan Anwar Ibrahim yang dikatakan rapuh berdepan PRU 16. Menurut Hassan, rombakan pemimpin baru yang segar, berintegriti dan berkarisma dalam parti itu penting untuk kembali mendapatkan undi Melayu. Pada Februari lalu, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Muhammad Puad Zarkashi mengkritik Ahli Parlimen Pasir Gudang itu dan menggesa dia untuk bermuhasabah diri sebelum meminta parti itu menggantikan presidennya. Menurut Hassan, sepanjang tempoh lebih 4 dekad terlibat dalam politik, inilah kali pertama dia ditegur secara keras dan diumumkan secara terbuka di media sosial atas kesalahan menyatakan fikiran dan pandangan politik. Saya tidak berkecil hati. Hanya kerana teguran keras itu diumumkan secara terbuka, maka izinkan saya menyatakan juga secara terbuka bahawa tidak ada kegetaran dan ketakutan di pihak saya atas teguran YB, Menteri Fahmi Fadzil selaku jurucakap kerajaan dan Ketua Penerangan Parti Keadilan, katanya. Apakah yang akan berlaku selepas ini? Akhirnya Hassan membuat pengakuan, pecat saya dari PKR jika bersuara jadi satu kesalahan. Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, akhirnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat satu kenyataan ataupun satu pendedahan yang pasti mengejutkan semua penyakau dan juga kepada mana-mana pihak pemimpin politik yang sudah memunggah ataupun menyakau duit kerajaan, duit rakyat, tidak kira siapapun juga. Nah, saudara-saudara, kita mendengar
sebelum ini Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu memerangi rasuah. Tetapi ada pula kecaman yang diterima Perdana Menteri. Dikatakan semua dakwaan ataupun semua serbuan yang dilakukan oleh agensi-agensi ataupun penguat kuasa, contohnya SPRM ini, kononnya di bawah arahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi pada akhirnya Perdana Menteri Malaysia PMX telah membuat pengakuan yang pasti mengejutkan dan pasti menakutkan ramai pemimpin-pemimpin politik yang terlibat dengan rasuah. Satu artikel daripada My Metro, nak selamatkan negara mesti cari jerum besar, kata Anwar. Nah, ini pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin dan mengejutkan Mahathir. Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan bahawa beliau memberikan arahan kepada agensi penguatkuasaan untuk menangkap individu tertentu atau menggeledah rumah mereka untuk diambil tindakan. Perdana Menteri menegaskan beliau bertindak sedemikian, sebaliknya hanya memberikan arahan umum kepada agensi penguatkuasa seperti LHDN dan SPRM untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab mereka. Katanya arahan itu diberikan kepada agensi terbabit semata-mata untuk selamatkan negara dengan memastikan kes membabitkan salah guna kuasa dan rasuah tidak lagi berlaku. Saya tidak bagi arahan tangkap orang E atau geledah rumah B. Saya bagi arahan umum nak selamatkan negara, mesti cari jerum besar sebagai suatu pengajaran supaya hal ini, salah guna kuasa dan rasuah, tidak berlaku lagi. Tidak selesai dengan menangkap sarjan dan mendakwa orang-orang kecil kerana ia tidak akan jadi pengajaran. Ia hanya bagi suatu sandiwara saja. Tapi kalau kita tunjukkan kesungguhan, membetulkan tata kelola, saya percaya negara boleh diselamatkan. Nah, mungkin kita boleh kata di sini ini adalah satu kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita boleh juga katakan satu kemenangan untuk Perdana Menteri yang cuba melawan rasuah. Dan ini sudah pasti dengan meningkatnya kualiti seorang Perdana Menteri ini, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, pasti satu keputusan buruk untuk Mahathir dan Muhyiddin. Jika ini menjadi satu Anwar Ibrahim menjadi pemimpin yang disegani ramai, sudah pasti beliau akan meneruskan kepimpinan beliau sebagai Perdana Menteri. Kalau pada itu, Anwar juga berkata demikian ketika berucap merasmikan program penggerak madani Negeri Sembilan. Anwar berkata, kerajaan tidak akan mengizinkan kuasa dan pemerintahan sebagai kesempatan untuk memunggah kekayaan atau memperkayakan tokoh-tokoh tertentu. Harus dihentikan, ditamatkan atau dinoktakan sebagai suatu pengajaran yang berkuasa itu mesti pikul sebagai suatu amanah dan ukuran kejayaan Perdana Menteri atau Menteri Kewangan, bukan berapa bilion yang digondolnya. Ini jelas sepanjang setahun saya pimpin kerajaan perpaduan, tidak pernah sekali kalangan pimpinan mempertikaikan. Apa yang LHDN putuskan, SPRM putuskan, apa pendakwaan yang peguam negara, atas apa keputusan Badan Kehakiman putuskan, tidak pernah dipertikaikan dalam kalangan pimpinan. Perdana Menteri menegaskan pimpinan dan pentadbiran negara perlu melaksanakan tata kelola yang baik dengan menolak sebarang bentuk rasuah. Saya bersyukur kerana pimpinan parti-parti politik baik PH, UMNO BN, GPS dan lain-lain sampai sekarang tiada yang mempertikaikan usaha ini. Mungkin yang mempertikaikan ini biasanya hanyalah di kalangan kepimpinan pembangkang dan juga kepimpinan politik yang memusuhi Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, bagi saya ini satu kemenangan baru untuk Perdana Menteri. Mungkin kita boleh kata satu kejayaan baru untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim yang pasti membuat ramai pemimpin-pemimpin politik yang memusuhi Anwar meroyak. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Mohon bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan juga subscribe.